Pada hari ini, kos ekonomi dan nilai manusia akibat daripada penyalahgunaan dadah amatlah mengejutkan, menyebabkan perniagaan membelanjakan berbilion ringgit setiap tahun untuk memulihkan produktiviti dan kos penjagaan kesihatan. Disebabkan oleh meningkatnya kadar pekerjaan dalam pasaran dan kes-kes penyalahgunaan dadah, kemungkinan besar organisasi anda hari ini tidak akan terkecuali daripada mempunyai penagih dadah. Kajian menunjukkan bahawa pekerja yang menyalahgunakan dadah mempunyai kesan buruk ke atas persekitaran di tempat kerja. Pertimbangkan perkara berikut. 85% daripada penagih dadah adalah pekerja. 47% daripada mereka kemungkinan akan terlibat dengan kemalangan serius di tempat kerja. Mereka kemungkinan akan kerap mengalami kecederaan di tempat kerja. Mereka lebih kerap menuntut pampasan perubatan dan ganti rugi. Tahap produktiviti mereka adalah kurang daripada 33%. Mereka akan mengambil cuti 3 minggu lebih kerap berbanding dengan pekerja lain. Mereka lebih kerap datang lambat ke tempat kerja berbanding dengan pekerja lain. Mereka bertanggungjawab ke atas 50 hingga 80% kes kecurian dan kehilangan di tempat kerja. Keadaan ini adalah sama juga di Malaysia. Perhatikan statistik di bawah. 85% penagih dadah adalah terdiri daripada pekerja. 85% daripada mereka adalah golongan belia. 75% menggunakan dadah jenis opiat yang lebih berbahaya. 50% menggunakan dadah akibat daripada pengaruh penagih dadah lain. Di tempat kerja pada hari ini, statistik tersebut membuktikan bahawa masalah penyalahgunaan dadah adalah menjadi tanggungjawab setiap majikan. Berita baik mengenai masalah dadah di tempat kerja ialah adanya satu penyelesaian yang boleh menguntungkan semua pihak iaitu anda dan pekerja anda. Walaupun ada majikan yang telah mewujudkan program penyalahgunaan dadah di tempat kerja, namun masih ramai lagi yang belum membuat keputusan. Berikut ialah beberapa pendapat majikan. Saya tahu jika ada pekerja saya yang menggunakan dadah. Saya mungkin memberikan dia amaran sekali. Kemudian jika dia masih lagi meneruskan tabiat itu, saya akan memecat dia. Syarikat saya terlalu kecil. Saya fikir ini bukanlah satu masalah. Syarikat saya tidak mempunyai sebarang masalah. Saya fikir program ini terlalu awal untuk dimulakan di syarikat saya. Ini adalah pandangan beberapa pemilik syarikat dan pengurus. Hal ini tidaklah mengejutkan kerana majikan secara majoritinya masih enggan melaksanakan program pencegahan dadah di tempat kerja mereka. Soalan kepada anda, adakah ianya terlalu awal untuk memulakan program tempat kerja bebas daripada dadah? Apa kata anda kalau kami menyatakan bahawa program ini boleh membantu organisasi anda dalam menjimatkan kos perbelanjaan dan menambahkan produktiviti? Adakah anda berminat? Dalam usaha untuk menimbulkan kesedaran mengenai penyalahgunaan dadah di tempat kerja, Agensi Dadah Kebangsaan telah mengimplementasikan 7 langkah melaksanakan program tempat kerja bebas daripada dadah. Program ini juga diiktiraf oleh Pertubuhan Buruh Antarabangsa Geneva. Objektif utama adalah untuk mencegah kesan negatif akibat daripada penyalahgunaan dadah di tempat kerja. Sebagai pulangan, syarikat anda akan meraih keuntungan daripada peningkatan produktiviti, sikap persaingan yang sihat serta mengutamakan keselamatan dan kesihatan pekerja. Selain daripada usaha pihak kerajaan Malaysia mengadakan 5 akta utama mengenai penyalahgunaan dadah di tempat kerja, Akta Keselamatan Pekerja dan Kesihatan 1994 juga menyatakan bahawa setiap tempat kerja yang mempunyai lebih daripada 40 orang pekerja wajib memberi perhatian kepada aspek keselamatan dan kesihatan di tempat kerja termasuk penyalahgunaan dadah. Dengan hanya 7 langkah sahaja, anda juga boleh mengimplementasikan program tempat kerja bebas daripada dadah di tempat kerja anda. Langkah pertama, langkah paling penting bagi menentukan kejayaan program ini adalah anda sebagai majikan dan pengurusan atasan menunjukkan komitmen dan sokongan yang berterusan sepanjang program ini. Tanpa sokongan anda, program ini akan gagal. Langkah kedua, mulakan program ini dengan menulis satu dasar dadah tempat kerja dan tubuhkan satu jawatan kuasa untuk merangka, menerangkan dan melaksanakan semua aktiviti yang terkandung dalam dasar itu. Bagi menentukan keberkesanannya,
dicadangkan anda membabitkan pekerja anda semasa merangka dasar tersebut. Secara amnya, kandungan dasar mestilah mencatatkan semua tingkah laku yang berkait dengan penyalahgunaan dadah yang dilarang dan akibat-akibat sekiranya ada masalah yang timbul. Ini adalah dasar dadah tempat kerja kami. Ini adalah dasar dadah hotel kami. Sebagai pekerja, saya gembira kerana majikan mengambil berat tentang tingkah laku penyalahgunaan dadah dan menyediakan bantuan untuk menjalani pemulihan. Langkah ketiga, penyelia adalah kaki tangan yang penting dalam program ini kerana mereka bertanggungjawab mengesan sebarang tanda-tanda prestasi pekerja yang menurun. Kunci kepada program yang berkesan terletak kepada keupayaan penyelia-penyelia untuk memahami dasar dan prosedurnya. Ini boleh dicapai dengan memberi latihan yang sesuai mengenai bagaimana penyelia boleh mengenal pasti dan memberi pertolongan kepada pekerja yang disyaki menghadapi masalah penyalahgunaan dadah. Langkah keempat, mendidik pekerja anda mengenai penyalahgunaan dadah dan program tempat kerja syarikat anda adalah langkah kritikal dalam mencapai objektif program ini. Semua pekerja hendaklah menyendari bahaya dadah serta bagaimana ia mempengaruhi produktiviti syarikat, keselamatan pekerja dan bagaimana program ini dapat membantu setiap pekerja. Jangan lupa untuk memaklumkan perkara ini kepada pekerja-pekerja baru juga. Langkah kelima. Walaupun proses ini bukan mudah, program pengujian dadah kini semakin popular kerana ia adalah satu keputusan perniagaan yang bijak. Sebelum melaksanakan pengujian ini, anda hendaklah tahu siapa yang perlu diuji, bila mereka perlu diuji, jenis dadah yang hendak dikesan serta apakah tindakan serta kesan yang akan berlaku sekiranya ujian didapati positif. Program pengujian perlu dirangka mengikut peruntukan undang-undang yang sedia ada. Berdasarkan keadaannya yang kompleks, anda perlu merujuk kepada agensi dadah kebangsaan dan penasihat undang-undang sebelum mengimplementasikannya. Langkah keenam, ia adalah sangat penting bagi syarikat anda membantu pekerja yang bermasalah untuk menjalani rawatan. Anda boleh merujuk pekerja anda bagi memperolehi bantuan daripada agensi dadah kebangsaan dan pusat-pusat khidmat yang ada untuk rawatan di samping mengekalkan kerahsiaan untuk syarikat dan pekerja anda. Langkah ketujuh, mewujudkan atau mengambil bahagian dalam program kemasyarakatan adalah cara yang paling baik untuk anda memaklumkan kepada masyarakat mengenai tugas dan tanggungjawab anda dalam menangani masalah penyalahgunaan dadah. Untuk mengimplementasi program yang khusus, anda boleh juga bekerjasama dengan agensi dadah kebangsaan. Sokongan pekerja anda terhadap program ini beserta dengan keikhlasan program dan kemantapan komitmen anda akan mempengaruhi potensi kejayaan program ini. Dengarlah kejayaan yang telah dikecapi oleh syarikat-syarikat berikut. Hanya 2 tahun selepas melaksanakan program tempat kerja bebas daripada dadah, termasuk ujian dadah, kami boleh menjimatkan lebih daripada RM12,000 setahun dalam peningkatan produktiviti, kurang ponting kerja, kurang kemalangan dan pengurangan stok yang dipulangkan. Di Paradise NDB, hidup bersinar tanpa dadah. Selepas melaksanakan program tempat kerja bebas daripada dadah yang komprehensif selama 2 tahun, Shambi Food Industries menjimatkan kira-kira RM20,000 dalam kos pampasan. Pada tahun 1999, kami berjaya menambah kadar keuntungan dari 15 kepada 25%. Hanya 2 tahun selepas melaksanakan program tempat kerja bebas daripada dadah, kami berjaya mencapai pengurangan kaki tangan sebanyak 7% dan penambahan keuntungan sebanyak 25%. Setelah penilaian akhir ke atas projek ILO, memobilisasi perniagaan kecil dan sederhana untuk mencegah penyalahgunaan dadah yang dilaksanakan oleh agensi dadah kebangsaan, adalah didapati bahawa 81.2% daripada perniagaan kecil dan sederhana mencatatkan mereka tidak mempunyai apa-apa masalah dalam melaksanakan program ini dan 87% mendapati program ini amat berfaedah.
Statistik seperti ini menyarankan bahawa bukan sahaja pihak majikan perlu menangani masalah penyalahgunaan dadah, tetapi majikan juga dapat mencegahnya dengan berjaya. Mengambil langkah-langkah ke arah mewujudkan persekitaran tempat kerja yang bebas daripada dadah bukan sahaja dapat membantu masyarakat, tetapi ia juga dapat membantu anda, keluarga anda dan yang pentingnya, perniagaan anda.